Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Faris Safwan bin Muhammad Faisal. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menerangkan dan membentangkan sinopsis secara ringkas dan juga jadual komsas bagi novel Justru Impian di Jari. Tajuk untuk bab 1 ialah Ranjau Masih Berliku, dan sinopsisnya ialah saya ataupun Syahir berasa kurang selesa sewaktu ditemu ramah oleh Azmi, seorang wartawan yang merupakan rakannya. Keadaan ini berlaku kerana sesi latihan badminton belum lagi tamat dan Azmi mengambil masa yang agak lama. Saya ataupun Syahir masuk semula ke dalam dewan latihan dan pada ketika itu ketiga-tiga jurulatih sedang memberi taklimat kepada lebih kurang 10 orang anak muda. Rasa kurang selesa saya, iaitu Syahir, semakin bertambah apabila ketua jurulatih iaitu Engku Aiman menangguhkan kata-katanya dan melemparkan jelingan ke arahnya apabila dia duduk bersama dengan pemain-pemain badminton yang lain. Engku Aiman juga menyindir Syahir. Setelah selesai taklimat, Syahir bertanya kepada Buli dan Wan Najhan tentang perkara yang diperkatakan oleh Pak Engku. Buli memberitahu mereka kena sertai terbuka Johor, tetapi prestasi mereka yang akan dinilai bukan ranking dunia. Dengan nada duka cita, Wan Najhan mengatakan itu kehendak orang atasan. Penjelasan rakan-rakannya agak menunjukkan dan mengecewakan saya ataupun Syahir. Syahir merasakan persiapan yang dilakukannya selama berbulan-bulan selama ini masih belum memadai dan ada sahaja halangan yang tidak disangka-sangka yang mesti dihadapi. Engku Aiman menyapa Syahir dengan nada sindiran, mengatakan dia macam artis kerana ramai wartawan yang mencarinya. Syahir memohon maaf daripada Engku Aiman kerana dia tidak menyangka petang itu ada taklimat lagi kerana pada pagi tadi sudah ada taklimat. Saya ataupun Syahir terasa dengan kata-kata Engku Aiman yang ditujukan kepadanya. Jadi saya akan terangkan sinopsis secara ringkas dalam bab 1 ni. So cerita dalam bab 1 ni dia kisah pada petang tu Syahir dia ada temu ramah dengan rakannya yang merupakan seorang wartawan yang nama dia Azmi. So dalam hati Syahir rasa risau sebab masa yang diambil oleh Azmi untuk temu ramah dia tu agak lama. So bila dah habis temu ramah, dia bergegas masuk ke dalam dewan. Dia nampak 3 coach dia sedang memberi taklimat kepada pemain badminton yang lain. Apabila Syahir nak masuk, Pak Engku iaitu ketua jurulatih pasukan badminton mereka memberhentikan kata-kata daripada taklimat tu dan dia jeling kepada Syahir yang baru nak masuk dewan. So selepas habis taklimat tu, Syahir dia ketinggalan lah dengan taklimat sebab dia masuk lambat. So dia jumpa dengan 2 rakan dia iaitu Buli dan juga Wan Najhan. Dia tanya apa yang coach beritahu masa dalam taklimat. So Buli dia kata mereka perlu sertai terbuka Johor, tetapi prestasi mereka bukan lagi ranking dunia. Wan Najhan pula sambung, dia kata itu merupakan kehendak orang atasan. So daripada penjelasan kawan Syahir rasa dia kecewa lah dengan terkejut sebab dia rasa persiapan dia yang berbulan-bulan selama ni tak cukup memadai dan apa-apa sahaja halangan yang bakal dihadapi oleh Syahir. So selepas tu Pak Engku ataupun Engku Aiman, ketua jurulatih pasukan badminton mereka, datang menyapa Syahir dengan nada sindiran. Dia kata Syahir ni dah macam artis sebab ramai wartawan yang datang untuk temu ramah dia. So daripada situ Syahir agak rasalah dengan kata-kata Pak Engku tu. Dan dia pun meminta maaf sebab dia fikir pada petang tu tak ada dah taklimat sebab pagi tadi dah ada taklimat. So dia minta maaf, tetapi sebenarnya dalam hati dia tergurislah hati dia dengan kata-kata Pak Engku yang menyindir Syahir. Okey, sekarang saya akan terangkan jadual komsas untuk bab 1. Tapi sebelum itu saya akan terangkan dulu kata-kata kunci yang kita harus letak dalam jadual komsas dengan cara yang betul. So jadual komsas kita ada 6 kotak ataupun 6 kategori, iaitu nilai, persoalan perwatakan latar masyarakat, pengajaran dan juga contoh peristiwa yang ada dalam novel.
So untuk kategori yang pertama iaitu nilai. Nilai dia ada banyak macam nilai kesabaran, nilai hormat menghormati dan banyak lagi. Tetapi untuk kita letak dalam jadual Komsas, kata kunci untuk nilai adalah kita harus letak perkataan nilai di hadapan sebelum kita nyatakan apa yang nilai yang ingin kita sebut. Sebagai contoh ialah nilai kesabaran. Apabila dalam jadual Komsas, kita harus letak perkataan nilai dahulu. Contoh, nilai kesabaran. Kalau kita letak kesabaran saja, bermakna itu salah lah. Kita harus letak perkataan nilai dahulu. Seterusnya, persoalan. Kata kunci untuk persoalan adalah persoalan tentang nilai apa yang kita ingin letak. Contoh, sama macam tadi, nilai kesabaran. Kita letak persoalan tentang kesabaran seorang pemuda. Nilai tu kita harus letaklah watak. Nilai apa yang ada pada watak tu. So, watak di sini adalah seorang pemuda. So, persoalan tentang kesabaran seorang pemuda. So, kata kunci dia ialah persoalan tentang. Seterusnya, perwatakan. So, kata kunci untuk perwatakan ialah seorang yang seorang yang kita letak nilai di belakang. Tetapi kata kunci dia ialah seorang yang. Contoh tadi nilai yang sama kita letak kesabaran. So, seorang yang sabar ataupun seorang yang bersabar. Dan seterusnya kita akan pergi pula untuk latar masyarakat. Latar masyarakat dan juga perwatakan dia lebih kurang sama. Cuma yang berbeza adalah kalau perwatakan kita letak seorang yang. Tetapi untuk latar masyarakat kita letak masyarakat yang masyarakat yang letak nilai di belakang. Contoh, masyarakat yang sabar untuk menempuhi segala dugaan. So selepas tu kita akan letak pengajaran. Okey, pengajaran kita mesti letak kita mestilah atau kita hendaklah, kita patutlah, kita perlulah. Kita boleh letak sama ada yang saya sebut tadi. And kita bagi tahu nilai, contoh kita mestilah bersabar. Dan di hujung ayat kita harus letak kabus. Apa tu kabus? Itu kerana, agar, bagi, untuk dan supaya. Kabus ni kena ada untuk kita lengkapkan di dalam kategori pengandaran. Dan yang akhir sekali iaitu contoh peristiwa. Contoh peristiwa sebagai contoh itu adalah kata kunci dan elemen yang sangat penting untuk di dalam kategori contoh peristiwa. So kita tak sebagai contoh dan kita ambil peristiwa yang boleh kita dapati di dalam novel. Jadi saya akan teruskan dengan menerangkan nilai-nilai yang saya dapat di dalam bab 1 novel Justeru Impian Dicari. So nilai yang pertama ialah nilai kesabaran. Persoalan untuk nilai ini adalah persoalan tentang kesabaran seorang pemuda. Untuk perwatakannya ialah seorang yang sabar. Manakala untuk latar masyarakat ialah masyarakat yang sabar untuk menempuhi segala dugaan. Untuk pengajaran pula, kita mestilah bersabar ketika mengharungi sebarang ujian supaya kita lebih mudah untuk berjaya. Contoh peristiwa. Sebagai contoh, Syahir memilih untuk berdiam diri dan menyembunyikan reaksi mukanya apabila ketika mendengar sindiran daripada Engku Aiman, iaitu jurulatih Syahir. Nilai yang kedua iaitu nilai hormat menghormati. Persoalan untuk nilai ini ialah persoalan tentang sikap hormat menghormati terhadap orang yang lebih tua. Untuk perwatakannya ialah seorang yang menghormati orang yang lebih tua. Untuk latar masyarakat pula, masyarakat yang hormat menghormati. Bagi pengandaran, kita mestilah menghormati orang yang lebih tua supaya hubungan silaturahim semakin rapat. Contoh peristiwa. Sebagai contoh, Syahir memerhatikan pergerakannya dan menghulurkan senyuman kepada jurulatihnya, iaitu Engku Aiman ketika menyapa Syahir. Dan nilai yang seterusnya yang saya dapat di dalam bab ini ialah nilai berbudi bahasa. Persoalannya ialah persoalan tentang sikap berbudi bahasa terhadap orang lain. Dan untuk perwatakannya ialah seorang yang berbudi bahasa. Manakala latar masyarakat ialah masyarakat yang berbudi bahasa. Untuk pengajaran, kita mestilah mengamalkan sikap berbudi bahasa supaya tiada pergaduhan yang akan berlaku.
Contoh peristiwa. Sebagai contoh, Syahir meminta maaf kepada Engku Aiman kerana dia tidak menyangka pada petang itu terdapat taklimat, kerana pagi tadi sudah ada taklimat. Syahir juga terlambat kerana Azmi, si wartawan, sedang menunggu ramah. Itu sahaja daripada saya, Muhammad Faris Safwan bin Muhammad Faisal. Terima kasih.